Kembali bersama dengan saya berlintas langsung dari Pusat Permata Negara yang terletak di UKM Bangi, dan pada ketika ini saya berada di dalam bilik, iaitu bilik robotik, tetapi melibatkan pelajar yang memang mempunyai kemahiran dalam mereka bentuk robotik itu sendiri. Tapi sebelum saya bersama dengan pelajar-pelajar ini dan juga instruktor mereka, kita saksikan bingkisan mengenai salah seorang pelajar pintar yang termuda, iaitu berusia 9 tahun, yang mengikuti program perkhemahan anjuran Permata Negara. Kita saksikan. Dan telah berlaku di salah sebuah sekolah menengah di Pasir Gudang. Penyebab kebakaran itu ialah alkohol dan gas. Salah seorang pelajar telah terjatuhkan asid ke atas gas itu lalu menyebabkan kebakaran. Bukan pencarian bakat baca berita, tetapi ia adalah bakat terpendam adik Jeffrey Firdaus Helmi, 9 tahun, salah seorang peserta perkhemahan cuti sekolah Permata Pintar Negara. Tak, memang saya nak sangat sebab cita-cita saya nak jadi saintis. Macam mana Jeffrey tahu pasal Permata Pintar? Tak, mula-mula saya pergi sekolah, lepas tu cikgu panggil saya, suruh buat macam ujian lah. Lepas tu cikgu bagi tahu saya dapat masuk sini lah. Walaupun dalam keriangan dan keterujaannya berada dalam perkhemahan, namun hati saintis muda ini tetap merindui keluarga yang berada di Pasir Gudang, Johor Bahru. Rasa macam gembira, sedih pun ada juga sebab tinggalkan ibu bapa. Taklah, tapi dalam hati tu memanglah sedih. Tapi tak nangis lah, mimpi je. Mimpi je? Ada, baru pagi tadi. Pagi tadi apa lama? Tak, saya tahu apa barang-barang yang kena beli lagi. Ibu-ibu, tidak kakak. First dia datang seorang yang senyap, saya tengok kan. Okey, dia seorang yang senyap. Tapi semakin hari dia menunjukkan karakter yang berbeza. Dekat kelas, dia seorang yang aktif. Sebab tu lawatan saya kat kelas, dia seorang yang aktif. Mana dia nak sesuatu yang baru. Bila buat eksperimen tu, pas saya tengok dia punya TA dengan instruktor pun, dia punya, lihat dia punya excitednya. Nak cuba. Baru 7 hari menyertai program Permata Pintar, anak kedua daripada 2 orang adik-beradik ini sudah mempelajari berbagai ilmu dalam beberapa bidang sains. Antaranya adalah antropologi, biologi, mikrobiologi dan meteorologi. Namun, dalam kesemua yang dipelajari, mikrobiologi adalah bidang yang menjadi keutamaan kerana minatnya yang mendalam terhadap kehidupan kecil. Dan sekarang ni saya Jeffrey Firdaus. Sekarang ni dengan kawan saya, yang ni Waji, yang ni Nazmi. Nazmi sekarang nak buat boleh kan? Panjang! Buat tornado sendiri. Tiny tornado. Apa bahan-bahan yang diperlukan? Cuma air, 2 botol besar ni dengan apa pula nak macam salur pentek kali saya ke pun boleh juga. Kat sana dia boleh terjadi ke? Mungkin sebab macam kita perlukan lubang juga tau, lubang kecil. Jadi masa kita pusingkan tu, air tu lalu dekat lubang tu, jadi bentuk macam ni lah. Wah, tengok. Nama saya Jeffrey Firdaus Helmi dan saya akan menjadi seorang saintis. Okey, kalau tadi anda dah saksikan bingkisan mengenai salah seorang pelajar yang berada di dalam kelas Be a Scientist seawal usia 9 tahun. Dan di kelas robotik ini pula, kita ada pelajar yang saya kira muda juga tetapi berusia 11 tahun. Saya nak kenalkan, ini dia. Okey. Saya nak tanya nama, tadi tak sempat nak tanya nama. Apa khabar? Khabar baik. Siapa nama? Nama saya Lia. Apa? Ya. Okey, ya. Ini kita tengok ini adalah sumo robot. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit mengenai sumo robot ni, bagaimana dengan pergerakannya? Sumo robot ni objektifnya adalah untuk menolak robot oponen kamu sehingga keluar dari arena.
ada satu macam bulatan dia pada luarnya. Okey, kalau kawan-kawan boleh tunjukkan sedikit bagaimana agaknya fungsi sumo robot ni? Kita tunjukkan sikit. Boleh? Okey. Itu dia. Robot yang beraksi di atas, saya tak pasti ni, tapi saya nak tanyakan pula kepada, terima kasih ya. Okey, saya nak tanyakan kepada instruktor, kepada kelas ini, kelas robot. Saya perkenalkan Cik atau Puan. Cik Malina Wati Jasmine, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, saya tengok tadi kanak-kanak ni begitu teruja nak menggerakkan robot itu. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit. Tadi saya tak pasti apa nama yang bulatan ini. Mungkin Malina boleh jelaskan tentang pergerakan sumo robot ini bagaimana? Sebenarnya robot ni kami bagi pelajar ni untuk bina sendiri sumo robot dia. So mereka akan programkan sendiri. So sumo robot ni dia akan lawan, maksudnya kalau dia terkeluar daripada garisan yang kami buat, so dia kira kalah. Jadi robot yang terkuat dia dikira pemenang yang duduk dalam gelanggang. Saya nak tanyalah pada Malina ni, siapa agaknya yang memberikan idea untuk menghasilkan inovasi dalam pembuatan robot ni yang terus dapat nama sumo robot ni? Adakah ilham ataupun idea daripada Malina sendiri atau dengan gabungan idea-idea para pelajar? Sebenarnya ni gabungan daripada idea pelajar. Mereka ni rasa nak, maksudnya ada perlawanan yang rasa dia rasa macam sangat menarik. So saya cadangkan mereka bangunkan sumo robot. So hasilnya ni lah, diorang boleh lawan dan kita boleh tengok kreativiti mereka sendirilah. Jadi dalam kelas robotik berapa ramaikah pelajar secara keseluruhannya, Malina? Kalau di sini ada 2 kelas robotik. Kelas robotik yang pertama dia ada 13 pelajar. Robotik kedua dia ada 14 pelajar. Secara keseluruhannya. Jadi saya nak tanyalah, kalau kita cakap tentang pelajar tadi, sebenarnya masuk begitu riuh sekali dalam bilik ni sebenarnya. Malina sebagai instruktor dalam memantau mereka dalam berkreativiti, tahulah kan kanak-kanak ni banyak dia punya, orang kata apa tu, kerenahnya. Ada yang mungkin nak berdengar cakap, ada yang tu nak membantah. Bagi sebagai seorang instruktor sendiri, bagaimana Malina memainkan peranan untuk memastikan kesemua pelajar ni berada dalam keadaan yang sepatutnya lah? Mencabar tu memang mencabar sebab yang kami jaga ni kanak-kanak umur 12 tahun kan. So faham-faham je lah macam mana kerenah mereka kan. Kadang-kadang tu kalau macam kita bagi arahan, okey kita contohnya suruh kita buat sumo robot, tapi bagi mereka, cikgu saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni, dia kata. So saya cakap okey terpulang, tapi dia punya objektif adalah untuk menghasilkan satu robot yang sama, tapi kreativiti sendiri. Okey, kalau sebab saya berminat, tapi sebabkan usia saya dah meningkat, dah tak melepasi kriteria yang dikehendaki, mungkin dalam menghasilkan satu robot itu berapa masa yang diambil? Contohnya kita ambil kepada robot sumo ini. Sebenarnya dalam masa 2 jam tu boleh siap. Dan sebab program dia pun taklah sesusah mana. Tapi cuma sebab kanak-kanak ni 12 tahun kan, jadi dia rasa macam agak tercabar jugalah. Tapi Malina, dia ada antara penghasilan aktiviti secara berkumpulan ya? Kami buat secara berkumpulan. Maksudnya satu kumpulan tu ada 2 orang. So kami nak dia bekerjasama. Yang mungkin seorang tu akan bina robot dan seorang lagi tu akan programkan robot. Okey, jadi Malina, saya nak ke sana. Malina boleh bersama dengan saya di sana. Okey, kalau tadi kita dah saksikan sedikit daripada demonstrasi sumo robot. Ni sebenarnya saya tertanya, apakah agaknya aktivitinya? Jadi sebelum tu kenalkan diri, kedua-duanya dah bersedia dari tadi ya. Okey, siapa namanya ni? Nama saya Elsie. Saya? Elsie. Elsie. Dari sekolah mana? Dari sekolah SMK Tenem Sabah. Sabah. Dan sebelahnya? Kasdi Nata. Dari SMK Balai Ringin Sarawak. Orang Sabah Sarawak. Okey, jadi mungkin boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya fungsi ini? Saya kurang jelas dengan fungsinya. Sebenarnya first kami belajar di kelas. Kami belajar mengenai pendedahan terhadap biotek. Yang ini merupakan salah satu contoh yang terlibat dalam biotek, iaitu mitosis. Yang ini pula meiosis yang pertama, yang sebelah sana meiosis yang kedua. So, seperti yang kita dapat lihat di sini, ini merupakan DNA helix yang membentuk kromosom di dalam tubuh badan kita. Setiap satu ini dia dicantum oleh satu A, adenin, T, thymine,
G guantamin, dan C cytosine. Satu membentuk hydrogen bond. Okey, dia nak cakap tu, saya kira dia dah ikut skrip, dia dah hafal skrip dia apa saya nak tanya dia dah tahu tu. Okey, mungkin boleh jelaskan sikit. Kalau tadi kita dah tahu mengenai apakah sebenarnya ini, dan mungkin ramai yang tidak begitu pasti, tapi saya nak tanyakan juga sebenarnya tentang peranan yang dimainkan oleh antara okey, meiosis di sini di cardboard ini, boleh ceritakan sedikit? Mitosis ini dia merupakan pemecahan satu sel menjadi dua sel yang berlaku di dalam contohnya ini kromosom yang dibentuk daripada cantuman DNA helix ni. Jadi pada pertamanya ia berlaku di dalam nukleus pada satu sel. Apabila nukleus dia akan pecah di dalamnya. Nukleus dia akan pecah dalamnya. Dia akan membentuk satu nukleotide akan membentuk di sebelah sini dan sebelah sini akan menarik DNA tersebut. Selepas dia menarik dia akan membentuk satu barisan di bahagian tengah, kemudian menarik DNA tersebut. Selepas dia menarik, dia akan membentuk satu nukleus pada setiap satu dan akan berpecah pada dua. Okey, penjelasan yang cukup orang kata tu detail dan juga terperinci. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda berdua dan juga semua yang memberikan kerjasama dalam bilik ini. Terima kasih. Okey, itu dia, sekian saja laporan saya, Balita Samsung dari Pusat Permata Negara yang terletak di Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, UKM Bangi. Jadi kita kembali semula di studio bersama dengan rakan tugas. Silakan.